Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar? Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah, mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 2 untuk bab 1, kerajaan alam Melayu. Okey, pada tingkatan 1 anda telah mempelajari mengenai pengenalan mengenai sejarah zaman air batu, zaman prasejarah, mengenali tamadun awal manusia, peningkatan tamadun Yunani dan Rom, tamadun India dan Cina, dan terakhir sekali tamadun Islam dan sebagainya. Okey, untuk untuk tingkatan 2 kamu akan mempelajari bab 1 mengenai kerajaan alam Melayu. Okey, apa yang akan anda pelajari pada bab ini adalah kita tengok yang untuk kelas pada ini. Okey, kita akan menjelaskan konsep alam Melayu dan juga kita akan tengok pada hari ini mengenai kewujudan kerajaan alam Melayu. Okey, baik, sebelum tu anda boleh buka buku teks anda pada muka surat 4 pada muka surat 4 buku teks anda. Okey, baik, kita teruskan lagi. Kalau kamu tengok ni di hadapan kamu ni, yang pertama ni gambar apa ni? Gambar yang pertama ni adalah peta yang menunjukkan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur, yang kata apa, yang hebat lah. Jadi ada berapa tu? Ada tu 7. Jadi kamu kena tahu ni, tu kedudukan dia lah tu. Kalau di Malaysia apa yang ada? Di Malaysia sekarang ada 2 tu, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Okey, yang bawah ni pula apa ni? Yang bawah ni adalah garis masa yang menceritakan mengenai kerajaan alam Melayu ni. Apa dia garis masa ni? Kamu dah belajar dah pada tingkatan 1. Garis masa ni ruang sejarah tu, daripada bila sampai bila dia punya sejarah dia tu. Okey, kenapa cikgu tunjukkan benda ni? Cikgu tunjukkan gambar peta dan garis masa ni bertujuannya untuk sebagai mukadimah lah kepada tajuk kita hari ini, iaitu konsep alam Melayu. Okey, baik, ni kalau kamu tengok muka surat 4 jadi sini ada lebih kurang 5 lah 5 tokoh-tokoh yang mengemukakan pelbagai pandangan yang kita tengok ni hampir-hampir sama je sebenarnya, dari segi aspek geografi alam dia. Pandangan-pandangan yang mereka kemukakan ini orang kata apa, digunakan dan dijadikan kajian sehingga kini. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa dia alam Melayu ni? Okey, alam Melayu ni kalau kamu tengok yang yang cikgu highlight kan ni, alam Melayu ni merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Ni di bahagian tenggara benua Asia. Okey, ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, dikenali dengan pelbagai istilah kepulauan Melayu. Lepas tu ada pula dunia Melayu. Dia berbeza-beza lah mengikut peredaran zaman. Okey, pada masa dulu gugusan tanah ni luas terbentang. Jadi dia hubungkan semua daratan dan juga kepulauan yang dipanggil sebagai pentas Sunda. Ni kamu dah belajar pada tingkatan 1. Okey, kawasan pentas Sunda ni dia ada ciri-ciri fizikal dan kehidupan yang hampir sama. Jadi anda dah belajar dah benda ni pada tingkatan 1.
satu. Jadi senang cerita, manusia yang tinggal kat dalam kawasan ni, dia kongsi tamadun yang sama, kepercayaan sama, asal usul sama, bahasa sama, budaya sama, masyarakat sama. Jadi konsep alam Melayu ni dapat dilihat daripada sudut geografi, bahasa dan juga budaya. Jadi dekat sini adalah lebih kurang 5 orang lah tokoh-tokoh yang bagi pandangan yang berbeza mengenai aspek geografi alam Melayu. Okey, ni kamu boleh baca lah. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Selalunya soalan-soalan yang awal selalu ditanya benda ini. Yang pertama ni ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman, ahli arkeologi. Kata dia apa? Kata dia kawasan alam Melayu ni dari Madagaskar ke tanah Melayu, bawa ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan juga sampai ke Taiwan. Okey, kalau ikut Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail pula, dunia Melayu ni meliputi selatan Vietnam. Selatan Vietnam ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Sebab mungkin video cikgu ni tak jelas kan. Selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. Ni sumber daripada buku dia. Okey, kalau ikut Alfred Russel Wallace pula, Sajadah Barat, dia cakap apa? Kepulauan Melayu ni meliputi tanah Melayu hingga ke Tenazerim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Okey. Kalau ikut Abdul Hadi Haji Hassan, ahli akademik, kata dia apa? Alam Melayu ni merupakan suatu lingkungan geografi yang luas, meliputi Kepulauan Melayu hinggalah ke selatan Thailand. Okey, kalau ikut Profesor Dr. Ding Chong Ming, dia kata apa? Dunia Melayu ni merupakan sebuah kawasan yang luas, meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan Filipina. Jadi kalau ikut tokoh-tokoh ni, dia semua memberikan pandangan yang hampir sama daripada aspek geografi alam Melayu. Jadi secara ringkasnya, alam Melayu ni merupakan sebahagian daripada Asia Tenggara. Okay, ini kamu kena tahulah. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya. Okey, dari segi bahasa. Okey, sekejap. Okey, dari segi bahasa, konsep alam Melayu juga boleh dilihat. Ni kamu boleh buka muka surat 6. Okey. Konsep alam Melayu juga boleh dilihat dari aspek penggunaan bahasa serumpun. Tengok pada perkataan yang cikgu highlightkan ini, yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia, yang merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Okey, bahasa serumpun alam Melayu ni dia ada, orang kata apa, berkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Jadi ada persamaan yang boleh dikena pasti daripada kata-kata yang tertentu. Jadi apabila buat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ni, jadi terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Okey, contohnya, kamu tengok bahasa Melayu Malaysia, 4. Bahasa Jawa Indonesia, dia 4. Bahasa Melayu Brunei 4. Tagalog Filipina 4. Melanau Sibu Sarawak 4. Kadazan Dusun Sabah 4. Jadi dia ada hampir sama. Begitulah juga yang seterusnya, 5. Bahasa Melayu 5. Bahasa Jawa 5. Bahasa Melayu Brunei 5. Tagalog Filipina 5. Melanau Sibu Sarawak 5. Kadazan Dusun 5. Jadi dia ada hampir-hampir ada persamaan yang dia boleh dikenal pasti daripada kata-kata tertentu. Okey. Seterusnya, jadi kalau kamu tengok pandangan tokoh Profesor Emeritus Dato' Dr. Asmah ni, dan juga Sultan Takdir Alis Jahbana, jadi tokoh bahasa. Jadi
ikut pandangan mereka ni, bahasa-bahasa di alam Melayu ni adalah serumpun dan mempunyai persamaan daripada segi bunyi dan sebutan dia. Okey, seterusnya dari segi budaya pula. Okey, penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa, tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Okey, kalau mengikut Datuk A Aziz Deraman Budayawan, mengikut dia, budaya di alam Melayu ni telah berkembang sejak awal lagi dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang seni. Jadi kalau ikut penulisan dia kata budaya dalam alam Melayu ni dah berkembang daripada dulu lagi dah, dengan kemunculan beberapa kepandaian dalam bidang-bidang tertentu dalam bidang seni. Contoh dia macam pembuatan gangsa, seni mempertahankan diri, tu contohlah. Selain tu, nilai-nilai serumpun wujud dalam golongan alam Melayu, terutamanya gotong royong. Kalau dalam aspek seni persembahan pula ada wayang kulit, contohnya di Kelantan dan juga Pulau Jawa. Okey, kalau kamu tengok kat bawah ni ada gambar seni silat. Jadi ni salah satu daripada identiti budaya serumpun di alam Melayu. Jadi persamaan budaya dalam keadaan dalam kalangan penduduk alam Melayu ni membuktikan bahawa alam Melayu ni merupakan kawasan yang memiliki budaya yang serumpun. Okey, seterusnya, ni kamu kena tahu. Ini selalu ditanya dalam soalan. Okey, kewujudan kerajaan di alam Melayu. Tadi kita dah tengok pada peta tadi kan. Okey, kerajaan alam Melayu ni bermula daripada penempatan kecil. Lepas tu dia berkembang menjadi pelabuhan yang muncul seawal abad pertama. Itu selalu ditanya dalam soalan. Okey, antara kerajaan tersebut, Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Jadi ni kamu kena baca. Kamu tengok pada muka surat 8. Ni tengok. Jadi kat sini dia dah terangkan dah. Dia punya lokasi dia di mana, masa dia bila, pusat kerajaan dia apa. Ini selalu ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu dan kamu kena baca. Okey, jadi secara keseluruhannya kewujudan kerajaan alam Melayu sejak awal abad pertama membuktikan bahawa alam Melayu ni mempunyai kerajaan yang sezaman dengan tamadun lain. Kerajaan-kerajaan ini berjaya membina kegemilangan yang agung. Kewujudan kerajaan ini menyedarkan kita bahawa kawasan yang kita diami ini juga mempunyai warisan kerajaan yang agung seperti tamadun dunia yang lain. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey, jika kamu faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi pada subtopik yang seterusnya, 1.3 Kerajaan Alam Melayu yang masyhur, pada kelas yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.